Perkenalkan, nama saya Sri Mustika dari PM6J. Pertanyaannya, bagaimana cara bagi penuntut ilmu dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi saat ini sehingga dapat terhindar dari sikap merasa paling benar sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, apa tujuan ilmu? Tujuan ilmu bukan takabur. Sebelum tu, apa maksud takabur? Banyak menyebut ilmu, pakaian yang cantik, berbahasa dengan bahasa ilmuwan. Ramai orang selalu kata ini banyak, dia ini takabur. Apa maksud takabur? Kalau orang tu berjalan begini, ini Masya Allah, tawadhu. Nabi SAW telah memberikan, Nabi SAW عرف المعنى التكبر في حديث الذي رواه مسلم في صحيحه. Apa makna takabur? Nabi kata, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tak masuk syurga siapa yang ada mithqala dzarrah min kibr. Sahabat tanya, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Orang yang suka bajunya cantik dan kasutnya cantik. Cantik sini. Adakah ini juga takabur? Nabi kata, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Takabur itu menolak kebenaran, tidak menerima kebenaran dan memandang rendah, betul lah. Memandang rendah kepada orang lain. Kalau orang tu berhujah tapi dia tidak pandang rendah pada orang, walaupun hujahnya kemas, semangatnya berapi-rapi, tapi hatinya tidak memandang rendah, dia tidak takabur. Kalau orang itu jalannya begini, Masya Allah, Masya Allah. Tapi apabila orang kata di dalam hadis Nabi, bukan ini amalannya, dia kata aku tak akan terima itu, aku sudah amal lama. Ini takabur. Karena batarul haq, menolak kebenaran. Bukan diukur dengan jalannya yang, dengan jubahnya yang labuh, tapi diukur dengan sikapnya itu. Demikian di dalam menuntut ilmu. Pertama, kalau kita menolak kebenaran, takabur. Kalau kita memandang rendah juga kepada orang lain, juga takabur. Ilmu, kurniaan Allah kepada kita. Kita berhujah bukan untuk memenangkan diri kita, tetapi untuk mencari apakah argumen yang lebih kuat untuk sama-sama kita amalkan. Dikatakan Imam Syafi'i disandarkan kepadanya. Beliau menyatakan, majadaltu ahadan illa tamannaitu an yudhhirallahu al-haqqa ala lisanihi. Dan aku tidak berdebat ya, berjadal. Sini berdebat ya. Berdebat dengan satu orang, melainkan aku mengharapkan Allah menzahirkan kebenaran daripada lidahnya. Tapi kalau kita itu ingin bergaya apa ini? Bergaya dengan ilmu supaya dianggap ilmuwan, maka itu termasuk di dalam hadis Tirmizi bahwasanya lam yajid raihatal jannah. Orang yang melajari ilmu dengan kesombongan ini tidak akan mencium bau syurga. Maka kita belajar ilmu boleh juga berdebat dengan ilmu ini. Karena Quran kata wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat. Tetapi berdebat untuk mencari kebenaran, bukan sekadar untuk memenangkan diri kita. Memenang bezanya apa? Kalau kita tahu, oh, memang ternyata aku salah. Aku tak nak ngaku. Tunggu dulu sehingga aku cari yang lain pula untuk jawab. Ini. Sebab itu maka bersama penuntut ilmu yang pertama kita ikhlas. Dan keajaiban ikhlas dengan ilmu menyebabkan Allah memberkati ilmu. Ilmu yang ada dalam dada kita ini, sentiasa kita ingin mencari kebenaran dengannya. Sebab itu, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Semalam, saya cakap di Himmatul Quran. Saya bercakap pada para pelajar.
Nabi yang tadi kita sebut, Nabi yang mengembara berjumpa Nabi Khidir, Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, dia telah melakukan satu kesilapan, iaitu dia telah memukul seorang Qibti di Mesir sehingga betul tak? Dia tidak sengaja tapi mati. Jadi apabila mati, apa yang Nabi Musa buat? Untuk baiki diri dah, untuk selesaikan masalah itu, untuk selamatkan daripada Fir'aun. Apa dia buat? Dia telah keluar ke Madian. Keluar ke Madian. Di Madian, Madian ni tak tahu di mana. Tapi sebahagian ahli sejarah macam bersetuju dia di Jordan, dekat dengan Wadi Shu'aib. Di Madian, Nabi Musa sampai ke sana dan dia berada lama di sana. Kali pertama dia jumpa Ru'at yang sedang menimba air. Saya nak ringkaskan cerita seperti mana diceritakan oleh Al-Quran. Kemudian dia tengok dua orang gadis. Kemudian dia menolong gadis itu. Selepas dia menolong, Nabi Musa ni dia tak boleh tengok kalau ada orang kena tindas, orang dizalimi. Dia tengok walaupun dia lemah, dia tolong. Kemudian watawalla ila dhil. Kemudian dia pergi ke pokok. Kemudian dia berdoa. Apa doa dia? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku ini daripada apa yang engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan, aku amat fakir kepadanya. Ini adalah doa yang baik untuk kita doa apabila kita berada dalam keperluan. Kita sentiasa memerlukan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kita fuqara' kepada Allah. Rabbi inni, antum semua tahu bahasa Arab. Indah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku memerlukan. Allah telah takdirkan Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya dia dapat berkahwin dengan salah seorang wanita gadis tadi. Dan dia berada di Madian. Dia pulang semula ke Madian, daripada Madian ke Mesir. Dia tak menjangka dia akan menjadi rasul. Kemudian ditabalkan oleh Allah menjadi rasul dalam perjalanan. Tapi dia tak berani menghadapi Fir'aun yang besar kekuasaannya. Dan dia juga tidak fasih. Apa doa Nabi Musa? Supaya Allah jadikan dia berupaya dalam ilmu dan fasih dalam percakapan. Apa dia? Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku. Semua penuntut ilmu mesti berdoa agar Allah lapangkan dada kita. Jika Allah tak lapangkan dada kita, kita baca sebanyak apapun guru yang kita dengar, kita sentiasa sempit dada kita di dalam memahami ilmu dan tabi'an ilmu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, bukakan selaga simpulan ikatan daripada lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami perkataanku. Doa ini banyak-banyak semasa sujud, semasa belajar. Supaya apa saja kita belajar, Allah lapangkan pemandangan kita terhadap ilmu. Lapangkan dada kita terhadap ilmu. InsyaAllah boleh ya. Terima kasih.